Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'lim tadhakkura wa tadhkir nafa'a wal intifa' والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى وعلى ما نوى الحجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي وأصوله وفروعهم علماء العاملين وأولياء الصالحين الله ينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم علوم وبركات ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qala radhiyallahu anhu nafa'ana Allah bi ulumihi fi daraini amin radhiyallahu ankum ila an qala. Adab-adab hari Jumaat. Betul Adab-adab hari Jumaat. Sebelumnya kita membicarakan tentang adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Jadi hari ini kita sampai kepada perbahasan adab-adab hari Jumaat. Ketahuilah olehmu bahawa hari Jumaat itu adalah hari raya bagi orang Islam, iaitu hari yang mulia yang telah dikhususkan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan hari Jumaat hari raya kepada umat Islam yang mestilah diraikan dan diagungkan dan dimuliakan. Seperti mana kita selalu memuliakan dan memeriahkan kepada hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Bahkan kata para ulama, hari raya Jumaat nak dibandingkan dengan hari Aidilfitri dan Aidil Adha, sebenarnya hari raya hari Jumaat itu lebih utama dari segi sudut keutamaannya, kerana salat dan khutbahnya adalah wajib. Sedangkan salat hari raya Aidilfitri Aidil Adha hanya hukumnya sunat, khutbahnya sunat. Tapi Jumaat, khutbah dan salatnya wajib. Maka sudah tentulah yang wajib itu lebih utama dari yang sunat. Disebut sebagai hari raya kerana di dalamnya, iaitu daripada hari Jumaat itu, mengandungi daripada kelebihan-kelebihan yang luar biasa, bermula daripada maghribnya. Daripada maghrib hari Jumaat. Bermula daripada maghrib hari Jumaat lagi. Daripada maghrib hari Jumaat sampailah pagi ini, iaitu pagi Jumaat. Kalau hari-hari yang biasa, Nabi bersabda menyebutkan tentang keutamaan sepertiga malam yang terakhir. Disebutkan innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Maksudnya rahmat Allah, kurnia Allah mendekat, paling dekat, paling hampir kepada hamba-hambanya adalah pada sepertiga malam yang terakhir, atau pada waktu sahur disebut. Maka ambillah peluang pada waktu itu, kerana pada waktu itu akan diserukan dengan 4 seruan. Manil mustaghfirina fa'aghfiralah. Mana orang yang nak mohon ampun, aku nak berikan keampunan. Manit ta'ibin
Mana orang yang nak taubat, aku nak kurnia taubat kepada dia. Dua. Mana orang yang mempunyai hajat, aku nak tunaikan hajatnya. Dan siapa yang ingin meminta, aku akan tunaikan permintaannya. 4 seruan ini diulang pada semenjak sepertiga malam yang terakhir pada hari-hari yang biasa. Tapi spesialnya hari Jumaat, bermula daripada maghribnya sampailah subuhnya, maka akan mendapatkan fadilat yang sama seperti itu. Jadi malam Jumaat itu bukan hanya terkenal dan dikenali dengan pasangan suami isteri saja. Malam Jumaat, jangan. Kenali malam Jumaat itu dengan malam fadilat, dengan malam mustajab, dengan malam untuk kita mengambil peluang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Nabi mengatakan, apa yang kita nak buat di malam Jumaat? Nabi mengatakan, akthiru min salati alayya fi lailatil jum'ah atau fi lailatil gharra, dan riwayat lain. Perbanyakkan selawat kepada aku pada malam Jumaat, pada malam yang penuh kemuliaan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya waktu kamu itu dipenuhi dengan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipenuhi dengan amal soleh. Kerana ini hari raya, perlu untuk kita gembira. Seperti mana hari raya Aidilfitri, malam raya tu kita dah meriah dah, dengan takbirnya, dengan suasananya dan sebagainya. Sebenarnya hari Jumaat itu adalah merupakan hari raya kepada umat Islam. Hari yang mulia yang Allah khususkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang Yahudi diberikan hari Sabtu, maka mereka ada dipanggil hari Sabat. Hari Sabtu orang Yahudi, mereka kena ibadah sepenuhnya pada hari Sabtu. Tak boleh buat apa-apa dah. Itu lebih ketat mereka dulu. Mereka tak boleh kerja, mereka tak boleh buat lain, mereka tak boleh pergi keluar. Mereka mesti habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Kalau mereka langgar ni, Allah terus azab. Sebagaimana Allah ceritakan tentang satu daerah di Bani Israel, di tepi pantai, tepi laut, kerja penduduk itu adalah menangkap ikan. Kerana hari Sabtu tak boleh pergi tangkap ikan, mereka mesti beribadah kepada Allah. Tapi Allah uji, hari Sabtu tu ikan melompat. Yang otaknya Bani Israel ni, mereka ni orang ingkar. Ada saja helah dan juga tipu daya mereka. Mereka menahan pukat pada hari itu. Maknanya tangkap ikan jugalah. Sedangkan dah dilarang dah, tak boleh tangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi mereka kata, kami tak tangkap, kami hanya tahan pukat dia. Kami nanti ambil ikan tu hari Ahad. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kunu qiradatan khasiin. Maka mereka dijadikan oleh Allah monyet yang hina. Terus diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh sama sekali hari Sabtu untuk mereka buat kerja yang lain. Tak boleh, mesti ibadah kepada Allah. Tapi kita ni, Masya Allah, umat Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kelonggaran banyak. Kita hanya disuruh untuk berikan khusus fokusnya pada waktu Jumaat, iaitu solat Jumaat dan khutbah dan solat Jumaat dia. Masa tu wadarul bai', tinggalkan jual beli. Tapi setelah dari selesai solat Jumaat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, tebarlah kamu ke muka bumi dan carilah kurnia Allah. Punyalah Allah ni mudahkan kepada kita. Kalau Bani Israel dulu tak boleh. Sebab tu ketika mana Yusha' bin Nun alaihi salam, Yusha' bin Nun adalah anak muridnya Nabi Musa. Setelah Nabi Musa meninggal dunia, ketika disesatkan oleh Allah, dia bersama dengan kaumnya di Padang Tih selama 40 tahun. Wafat Nabi Musa. Kemudian wafat Nabi Harun. Bani Israel ketika itu kemudian dipimpin oleh Yusha' bin Nun, yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi pada waktu itu. Kemudian meneruskan usaha Nabi Musa untuk membuka Baitul Maqdis
terpaksa ketika itu menempuh satu bandar atau kota yang namanya Arihah ataupun Jericho. Temboknya besar, hebat, maka diperangi dan akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah SWT pada hari Jumaat. Momentum kemenangan itu sepatutnya boleh, kerana Jericho ini, setelah Jericho adalah Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Momentum dah bagus dah. Kalau mereka terus pergi ke Masjid Aqsa dan serang, mereka menang. Sebab kebanyakan pertahanan itu sudah dihantar ke Jericho dan mereka dah menang. Tapi kerana waktu itu sudah pun petang, matahari sudah mula condong nak tenggelam. Kalau mereka tunggu, kalau mereka pergi, masuk hari Sabtu, mereka tak boleh perang dah. Mereka kena tunggu hari Ahad. Sabtu, kena tahan. Tak boleh. Ini adalah hukum bagi Bani Israel. Tapi kalau mereka tangguh satu hari, musuh akan boleh untuk mengumpulkan kekuatan dah. Sedangkan momentum dah bagus, musuh dah lemah dah. Apa yang dia buat? Dia pun mengatakan, wahai matahari, sesungguhnya engkau makhluk seperti aku yang diperintah oleh Allah, maka dengan izin Allah berhentilah engkau. Matahari itu berhenti. Ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi bersabda, seorang Nabi yang telah pun memerintahkan matahari untuk berhenti, maka matahari itu berhenti dengan izin Allah. Berhenti. Pegang menang, baru tenggelam matahari. Masya Allah. Kenapa berlaku seperti itu? Sebab tak nak masuk hari Sabtu. Sebab hari Sabtu tak boleh buat apa dah. Itu syariat kepada Bani Israel atau kepada orang Yahudi. Diberikan mereka hari Sabtu, kemuliaan hari Sabtu. Adapun orang-orang Nasrani diberikan hari Ahad. Dikurniakan kepada mereka hari Ahad. Tapi kita Nabi Muhammad Allah simpan untuk dikurniakan hari Jumaat. Apa specialnya hari Jumaat? Kenapa dipilih untuk kita hari Jumaat berbanding daripada Sabtu, Ahad atau hari yang lain? Maka ditanya kepada Rasulullah SAW, kenapa dipilih kepada umat Nabi Muhammad hari Jumaat? Kata Nabi SAW, daka yauma khuliqa Adam. Hari itu hari Nabi Adam dicipta oleh Allah. Hari Jumaat, Allah cipta Nabi Adam pada hari Jumaat. Dan pada hari itu, iaitu hari Jumaat, Allah masukkan Nabi Adam ke dalam syurga. Dan pada hari itu, Allah SWT turunkan Nabi Adam ke bumi. Dan pada hari Jumaat lah akan berlakunya Yaumal Qiyamah, kata Nabi SAW. Jadi kita dah tahu dah hari kiamat berlaku bila? Hari Jumaat. Tapi bila Jumaatnya? Tak tahulah. Itu rahsianya Allah. Tapi harinya Jumaat. Sebab tu para ulama pada hari Jumaat, selain daripada keterujaan, kegembiraan dia dengan anugerah hari Jumaat, yang keduanya mereka sangat bersungguh-sungguh pada hari Jumaat kerana bimbang kalau-kalau berlakunya kiamat. Ini al-hadiah, anugerah Allah beri khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa lagi fadilat hari Jumaat disebutkan? Dan pada hari itu ada satu saat atau waktu yang mustajab doa. Tiada membetuli akan saat itu oleh seseorang yang mukmin dengan doanya, kecuali Allah Ta'ala akan memberi apa saja yang ia minta. Jadi spesialnya hari Jumaat itu digambarkan dan diberitahu tentang ada di dalam hari Jumaat itu satu saat yang mustajab doa. Kalau orang tu betul-betul kebetulan solat atau ibadat atau doa pada waktu itu, mesti terus diterima oleh Allah. Kalau kebetulan waktu itu. Soalannya, bilakah waktunya? Tak ada yang dapat untuk pastikan. Walaupun dikaji oleh para ulama berdasarkan riwayat dan juga pendapat. Ada mengatakan waktu maghribnya, di antara maghrib dan isyak. Ada yang mengatakan setelah isyaknya. Ada yang mengatakan tengah malam. Ada yang mengatakan waktu sepertiga malam. Ada yang mengatakan waktu subuh. Ada yang mengatakan waktu duha. Ada yang mengatakan waktu salat Jumaat. Ada yang mengatakan antara dua khutbah.
Dan ada yang mengatakan setelah asar, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Walhasil daripada semua kajian itu, semua waktu disentuh oleh para ulama, seolah-olah kita mengatakan semua waktunya adalah waktu mustajab. Dan maknanya, apa erti rahasia waktu itu dijadikan oleh Allah? Apa ertinya? Artinya adalah untuk memberitahu setiap saat di dalam Jumaat itu adalah saat yang sangat berharga, yang tak boleh kamu sia-siakan. Itu maksud dia. Kerana kalau kamu penuhi waktu itu dengan amal soleh, pasti akan menepati kepada waktu tersebut. Pasti kena. Seperti mana Allah merahsiakan Lailatul Qadar di dalam malam-malam Ramadan. Bila malamnya? Tak tahu. Jadi macam mana kita nak dapatkannya? Hidupkan setiap malam. Bukannya kita spot, bukannya kita hanya mengambil waktu malam tertentu saja. Tak tentu lagi kena. Tapi kalau kita menghidupkan setiap malam, pasti dapat Lailatul Qadar. Maknanya erti disembunyikan satu saat itu adalah untuk menunjukkan setiap saatnya berharga. Itulah nilai yang cukup istimewa daripada waktu di dalam hari Jumaat. Jadi kata Imam Ghazali, maka bersiaplah engkau menghadapi hari Jumaat itu mulai dari petang hari Khamis lagi. Jadi kerana hari Jumaat itu hari yang hebat, maka kita bersiap sebelum masuk waktunya. Bukannya dah masuk waktu baru kita mula nak start. Lambat dah. Para as-salihin, para ulama itu akan mula bersiap-siap pada petang Khamis. Mereka mandi siap-siap, mereka pakai baju bersih, wangi-wangi apa semua untuk nak sambut masuknya hari Jumaat. Macam orang yang nak sambut hari raya. Kerana memahami akan fadilat dan kelebihan hari Jumaat. Maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu. Ini sunnah. Oleh kerana itu istimewanya hari Jumaat ni berbeza dengan hari yang lain. Hari lain kalau kita pakai baju elok apa semua bagus, itu adalah merupakan daripada perkara yang mubah, yang baik. Tapi apabila kita pakai pakaian yang cantik, elok, bagus, kita wangi-wangi, ada nilai ganjaran yang besar kalau kita buat pada hari Jumaat. Sebab itu hebatnya Jumaat. Setiap apa yang kita buat ada nilai yang berganda-ganda diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memperbanyak mengucap tasbih dan istighfar mulai dari petang hari Khamis. Kerana masa itu sudah menyamai kelebihan hari Jumaat. Jadi persiapan nak masuk hari Jumaat tu, petang Khamis tu, pakai pakaian baik, cantik, elok, bersih, siapkan diri. Kemudian banyakkan istighfar, banyakkan bertasbih untuk kita menyambut hari Jumaat tersebut. Dan perbuatan dan amalan itu sebenarnya sudah dikira seolah-olah melaksanakan pada hari Jumaat. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumaat. Maknanya puasa hari Jumaat ini mempunyai fadilat. Kerana apa? Ialah kerana puasa ni amalan yang menyeluruh, daripada pagi sampailah penuh, amalan yang penuh disebut. Kerana Jumaat itu adalah hari yang setiap saatnya akan diberikan ganjaran, maka di antara ibadah yang panjang, yang dikira banyak, itu adalah puasa. Kerana orang puasa ni setiap saat detiknya akan mustajab doa dan diampuni oleh Allah. Baik. Dianjurkan untuk puasa hari Jumaat, tapi ada dalam riwayat menyebutkan makruh kita berpuasa pada hari Jumaat. Yang macam mana ni? Ada yang kata makruh, bahkan ada riwayat betul memakruhkan atau melarang untuk berpuasa pada hari Jumaat. Jadi macam mana maksudnya? Iaitu, dan berniatlah engkau berpuasa pada Jumaat, tetapi hendaklah puasa itu engkau satu sertakan dengan puasa hari Khamis atau puasa hari Sabtu, kerana ada larangan bagi mengkhususkan puasa pada hari Jumaat sahaja. Jadi kalau ada orang dia berniat nak puasa hari Jumaat, maka dia kena puasa hari Khamis.
Dia kena puasa hari Khamis, Jumaat, atau Jumaat Sabtu. Dia tak boleh Jumaat sahaja. Itu ada larangan. Ialah sebab hari Jumaat tu hari raya. Tapi kalau kita apitkan dengan hari yang sebelumnya dan hari yang selepasnya, maka tiada larangan. Nabi SAW suka berpuasa pada hari Jumaat kerana fadilatnya, tapi diapit dengan hari Khamis atau hari Jumaat. Kalau dikhususkan puasa pada hari Jumaat, maka hukumnya makruh, kecuali yang qada. Yang qada tak masalah lah, sebab itu puasa wajib. Ataupun puasa yang memang ada sunnah di dalamnya, jatuh hari Arafah hari Jumaat, atau 10 Muharram Asyura hari Jumaat, itu tak jadi masalah. Tapi ini khusus puasa. Kenapa puasa hari Jumaat? Nak puasa hari Jumaat saja, maka hukumnya ada larangan, makruh hukumnya. Tapi kalau nak puasa hari Jumaat juga, apitlah dia dengan puasa Khamis ataupun puasa hari Sabtu. Apabila engkau berada di pagi hari Jumaat, hendaklah engkau mandi, kerana mandi hari Jumaat itu adalah satu kepastian, atau maksudnya hukumnya sunnah muakkadah. Mandi hari Jumaat itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dituntut. Bermakna kalau seorang itu dan boleh mula mandi itu sejak daripada waktu pagi lagi. Bukan nak tunggu kata sebelum hari Jumaat, sebelum solat Jumaat. Pagi itu kita solat dah, solat mandi sunat Jumaat. Dapat dah fadilat yang begitu besar dah. Masya Allah. Ianya adalah merupakan sunnah muakkadah atas setiap orang yang baligh. Jadi orang yang baligh yang diwajibkan sembahyang Jumaat, maka dia kalau mandi pada pagi Jumaat tersebut dengan niat mandi untuk solat Jumaat atau mandi Jumaat, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam menyucikan badanmu dengan mencukur, yakni bulu ari-ari misalnya, dan mengandam yang menghias misalnya, dan memotong kuku dan menggunakan kayu sugih, kayu miswak, dan segala cara-cara bersuci. Walaupun sebenarnya adakah riwayat mengatakan suruh potong kuku hari Jumaat? Tak ada. Nabi SAW ketika mana ditanya tentang potong kuku, Nabi mengatakan, potonglah kuku kamu dan bersihkan, dan jangan dibiarkan baik kuku ataupun bulu-bulumu yang sepatutnya dijaga dibuang, itu tidak melebihi 40 hari, Nabi mengatakan. Jadi bermakna kena potong sebelum lebih dari 40 hari. Rancanglah. Cuma kerana disebutkan tadi hari Jumaat itu hari yang kita disuruh untuk menyambutnya dengan cantik, bersih dan elok, maka dianjurkan untuk kita ni membersihkan diri kita itu bukan mesti kepada Jumaat, bahkan pada hari Khamis. Sebab kita nak sambut hari Jumaat tu. Sebab tu ada yang mengatakan dianjurkan untuk kita potong kuku dan sebagainya pada hari Khamis, sebagai persiapan memasuki hari Jumaat. Kalau tidak, buatlah pada hari Jumaat, supaya kamu mengambil fadilat, kelebihan, keutamaan hari Jumaat. Kerana setiap amalan yang baik pada hari Jumaat itu akan diberi ganjaran oleh Allah SWT. Termasuklah kita ketik kuku kita, buang kuku kita ni, atau potong bulu-bulu yang tak sepatutnya, maka itu juga akan mendapatkan ganjaran. Sebab itu juga merupakan sunnah, merupakan fitrah. Nabi mengatakan ada 5 fitrah, atau dalam riwayat 6 fitrah kepada manusia ini. Yang pertama adalah memberi salam. Dia katakan bahawa yang satu fitrah, ada 5 fitrah. Yang pertama kata baginda Rasulullah SAW adalah membuang kuku. Yang kedua adalah merapikan misai. Yang ketiga adalah memotong bulu ari-ari, minta maaf. Yang keempat mencabut bulu ketiak. Yang kelima berkhatam. Ini adalah fitrah yang mesti dilakukan oleh manusia untuk supaya menjaga kebersihan di diri.
Kemudian ambillah perhiasanmu dengan pakaian yang putih, kerana itu lebih disukai di sisi Allah Ta'ala. Pakaian apakah kalau kita boleh bagus nak pakai pada hari Jumaat, khususnya nak pergi solat Jumaat? Pakaian terbaik adalah pakaian berwarna putih. Dan pakaian yang disuruh kita pakai juga adalah pakaian yang cantik-cantik. Kalau ada yang baru, pakai yang baru. Tapi kalau boleh untuk kita pilih warnanya, warna yang putih. Sebab disebutkan sesungguhnya pakaian yang dicintai di sisi Allah adalah berwarna putih. Oleh itu Nabi mengatakan waqafinu amwatakum bil bayad. Oleh kerana itu orang yang meninggal kamu di antara kamu pun kalau boleh kafankan dengan warna putih. Kerana nak bertemu dengan Allah, dan pakaian disukai oleh Allah berwarna putih. Sebab itu disebutkan kalaulah mampu kita pada hari Jumaat pakailah pakaian putih. Dapatlah sunnah dari Nabi SAW pada hari Jumaat dia akan pakai pakaian warna putih. Tapi kalau kita pakai pakaian warna lain silakan, asalkan dianya bersih dan elok, yang paling bagus. Kalau boleh pakailah pakaian yang paling hebat pada hari Jumaat. Hatta disebutkan nak pergi masjid, khuzu zinatakum inda kulli masjidin, Allah kata dalam Quran. Ambillah perhiasan, hias diri kamu cantik-cantik ketika nak pergi masjid. Itu umum. Ini pula hari Jumaat. Lebih daripada itu. Dan pakailah minyak wangi sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Berwangi-wangian. Pada hari itu mendapatkan ganjaran. Kita pakai minyak wangi, kita wangi-wangi, pada hari itu orang pun akan selesa dengan kita. Masya Allah. Dan Nabi SAW adalah orang yang suka berwangi-wangian. Nabi ni suka betul wangi. Walaupun sebenarnya Nabi dah sangat wangi dah. Bahkan bau wangi Nabi ni tak ada minyak wangi boleh tanding dah. Tapi tetap Nabi pakai minyak wangi. Sebab Nabi kata, aku suka minyak wangi. Aku suka wangi-wangi. Nabi anjurkan umat dia berwangi-wangian. Pakai minyak wangi. Bahkan ada kata-kata para ulama mengatakan, kamu spend untuk minyak wangi ni tak dikira membazir. Sebab kerana terlalu baik, bagusnya anjuran untuk memakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Pakai yang mahal, yang wangi-wangi. Setelah itu bersegeralah kau pergi ke masjid dan berjalanlah dengan perlahan-lahan dan dengan penuh ketenangan. Memang pada amnya, secara umumnya kita ni kalau pergi masjid atau pergi untuk solat, Nabi pesan bisakinah wal waqar, dengan perlahan-lahan dan dengan tenang. Jangan gopoh. Sebab apa? Kegopohan itu akan menyebabkan kamu tak tenang dan tak khusyuk. Dan kegopohan ini boleh mendatangkan mudarat dan bahaya. Disebutkan al-ajalatu minasyaitan, gopoh-gapah itu daripada syaitan, dan perlahan-lahan tenang itu daripada keimanan. So kita kena tenang-tenang, bukannya lari-lari ataupun dah terlambat dah imam tu dah tu kita pun lari masuk gopoh-gapah dengan keadaan termengah-mengah angkat takbir. Itu akan menyebabkan kita tak khusyuk. Begitu juga dengan rukuk dan sujud yang tergopoh-gopoh, gudung-gudung, itu ditegur oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Hendaklah bisakinah wal waqar, kata Nabi. Jadi tak akan jadi yang namanya kelam kabut ini kalau kita datang awal. Dia jadi kelam kabut ni kalau kita datang lambat. Orang lambat memang kelam kabut lah. Sebab tu rancanglah jadual kita itu dengan sempurna dan baik, supaya kita tak jadi orang yang tergopoh gapah. Datang awal di masjid. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, jadi kalau kita datang awal masjid, apa fadilat dia? Besar fadilat dia. Tengok dalam hadis Nabi mengatakan, man raha fil sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Orang yang pergi ke masjid pada waktu yang pertama, maka seakan-akan dia berkorban seekor unta. Ini pahala orang datang awal ke masjid. Ini waktu pertama. Wa man raha fi sa'ati thaniyah faka'annama qarraba baqarah. Barang siapa yang datang pada waktu yang kedua, seumpama dia telah berkorban seekor lembu. Ini turun. Tapi masih hebat lagi ni. Wa man raha fi sa'ati thalithah faka'annama qarraba kabashan.
Barang siapa yang pergi ke waktu yang ketiga, seolah-olah dia mengorbankan seekor kambing kibas. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama karaba dajajah. Barang siapa yang pergi pada waktu yang keempat, maka dia seperti berkorban seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama karaba baydah. Barang siapa yang pergi pada waktu yang kelima, seolah-olah dia berkorban sebiji telur. Satu telur je. Ya. وَمَنْ رَاحَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ طُوِّيَتِ الصُّحُفُ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَاجْتَمَعَتِ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَى. Tapi kalau dia datang, imam dah keluar, khatib dah keluar dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tu dia baru nak sampai, dia tak dapat apa-apa dah. Sebab apa? Malaikat yang tunggu kat pintu tu, yang duk nak bagi poin tu, dengar je imam bagi salam, dia berhenti dah, tutup buku dia, dia pergi dekat mimbar, dia pergi dengar. So orang yang datang kemudian daripada tu tak dapatlah poin, tak dapat apa-apa lah. Tapi dapatlah dia solat tu, dapatlah pahala solat, dapatlah dia Jumaat sebab dia solat Jumaat. Tapi pahala yang besar ni dia tak dapat dah. Jadi bermakna yang pertama, kita kena pastikan kita datang sebelum imam mula khutbah untuk dapat ganjaran. Tapi kita kalau lebih bijak, kita nak dapat yang besar-besar. Macam mana? Datanglah awal. Para ulama bincang, macam mana nak tahu waktu pertama, dua, waktu kedua, waktu ketiga, dan empat? Macam-macam pendapat para ulama. Masya Allah. Ada yang mengatakan, kita tengok. Berkata Imam Ibn Hajar, macam mana kita nak tahu kita pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat ke, kelima? Semua masa di antara terbit fajar sampai keluarnya khatib, ketika gelincir matahari, hendaklah dibagikan kepada 6 bahagian, sama ada hari itu pendek atau panjang. Maksudnya daripada selepas terbit fajar ni, kita tuntut terbit fajar ni syuruk pada pukul 7.05. Sayang, 7.05 sampai zuhur pada pukul 1.15. Lebih kurang lah. Ada berapa jam? Kita kira sikit bagi nampak. Ini pendapat Ibn Hajar, dia mengatakan begitu. Baik. Dengan baik, lebih kurang 6 jam. So bagilah 6. Daripada 7.05 hingga 8.05 itu waktu pertama. 8.05 hingga 9.05 waktu kedua. 9.05 hingga 10.05 waktu ketiga. 10.05 hingga 11.05 waktu yang keempat. 5 hingga 5. Macam itulah. Ataupun kita pergi lebih daripada itu. Tapi maknanya, kalau itulah dia, semua orang tak ada harapan lah, dapatkan unta tu tak ada lah. Mana orang nak datang Jumaat daripada waktu syuruk ni, tunggu masjid sampai waktu khutbah? Tak ada sini buat. Kalau ada, Masya Allah. Tapi ketika saya belajar dulu di Hadramut, di Tarim, di Hadramut, itu memang ada. Ulama-ulama kita sejak lepas subuh dah duduk kat situ dah. Duduk paling depan sekali. Baca Quran, baca itu apa semua. Sini kita tak pernah nampak lagi. Tapi kat sana, kita akan tengok daripada pagi dah ada dah. Jumaat. Subhanallah. Betul-betul mereka ambil betul fadilat tu. Satu. Tapi ada pendapat mengatakan kita dikirakan katu yang awal kalau kita datang di masjid itu orang masih lagi baru sampai, maka kita dikira orang yang datang waktu awal. Iaitu kalau dah penuh kan, saf yang awal ni dah penuh,
Itu orang yang dikira waktu awal. Kemudian barulah dituruti dengan waktu-waktu yang seterusnya. Kalau ambil pendapat tu legalah sikit. Kan? Tapi kalau yang tadi ni, pukul 7 lebih dah kena 7 sampai pukul 8 lebih. Baru dapat unta. Memang tak ada unta lah kita semuanya. Banyak kita telur je lah. Paling kurang tidak. Dan ada yang memang datang setelah khatib naik mimbar, maka dia tak dapat apa-apa nilai lah. Pada waktu itu fadilat yang telah pun dijanjikan. Baik. Dan ada diriwayatkan bahawa kadar seorang hamba ketika melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada kadar segala orang itu pergi masjid. Masya Allah. Jadi apa fadilat kita ni datang awal ke masjid hari Jumaat selain daripada kita mendapatkan ganjaran itu, iaitu kalau kita dah ada waktu yang lapang hari Jumaat, maka kita kata cepat-cepatlah pergi masjid. Kesungguhan kita untuk bersegera pergi masjid itu disebutkan nanti hari kiamat kita adalah orang yang dapat cepat untuk bertemu dengan Allah. Kita dah bahaskan sebelum ini, syurga adalah nikmat yang begitu hebat. Tapi ahli syurga tidak akan pernah merasa nikmat yang lebih daripada melihat Allah. Sebab itulah orang yang dapat melihat Allah, orang yang sangat-sangat mendapat nikmat. Sebab tu kekerapan seorang dapat melihat Allah, bertemu dengan Allah, adalah berdasarkan amal dia kat dunia ni. Salah satu dari sebabnya adalah orang yang bersegera untuk pergi masjid pada hari Jumaat. Masya Allah. Sebab tu letakkan diri kita ni menjadi orang yang bersungguh-sungguh pada hari Jumaat ini untuk mendapatkan fadilat-fadilat itu. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah saf yang pertama. Masuk masjid, cari tu saf pertama. Tengok, dah penuh ke tak? Tak penuh, cepat ambil saf pertama tu. Sebab kita dah bahaskan sebelum ini tentang fadilat saf awal. Iaitu ketika mana kita duduk je saf awal ni, malaikat berselawat ke Allah dan para malaikat berselawat kepada kita. Selawat tu Allah, mana rahmat Allah. Selawat malaikat adalah dia mohon ampun kat kita. Duduk saf awal. Dan yang keduanya adalah kerana fadilat saf awal ni disebutkan adalah orang yang akan mendapatkan rahmat Allah serta diberikan oleh Allah SWT daripada kelebihan yang cukup utama daripada yang lain. Sebab tu kata Nabi, kalau orang tahu apa yang ada kat saf awal ni, orang akan berebut-rebut dan terpaksa mengundi siapakah lah yang layak untuk mendapatkan saf awal. Tetapi jikalau orang sudah banyak, orang ramai dah, jangan engkau melangkahi bahu-bahu mereka. Kalau orang dah ramai, jangan pergi langkah-langkah tu, kecuali kalau ada kekosongan lorong kita lalu. Tapi untuk kita pergi langkah-langkah itu tidak dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis. Kecuali kalau kita minta izin. Itu pun sebenarnya adalah satu yang kita kalau boleh tak. Cuma problem kita adalah kerana orang kalau masuk masjid dia suka duduk di belakang. So depan kosong. Dah tak nak orang pun yang baru datang tu nak pergi masuk ke depan lah. Jadi jangan langkah bahu, minta izin untuk dia berikan kita lorong untuk masuk. Dan jangan engkau lalu di depan orang yang sembahyang. Memang itu dilarang untuk kita lalu di depan orang solat. Lalu di depan orang solat ni, kalau kita tengok saf ni, maknanya orang solat di sini kita lalu depan ni. Kalau kita lalu depan ni tak ada masalah. Walaupun asalnya disebutkan orang yang solat itu mesti ada sutrah, iaitu yang ada menghalang dia dengan solatnya, dengan kiblat tu. Sebab tu sutrah diletakkan di depan, supaya orang yang lalu ke depan itu tak dikira melalui depan orang solat. Tapi pada hari ini ada pendapat, dan pendapat itu juga dikuatkan dengan beberapa riwayat, garisan saf ini dikira sutrah dah. Bermakna kalau orang solat sini,
Orang lalu depan ni dikira dia sudah tidak lalu di depan orang solat. Yang dikira lalu di depan orang solat ni lalu di tempat orang di antara dia dengan sujud. Itu dilarang. Dan orang yang lalu ni dia punya dosanya sangat besar lalu di depan orang solat ni, kecuali darurat. Darurat di Masjidil Haram, di tempat yang kadang orang keluar daripada solat sebab dia terpaksa lalu depan orang, itu lain. Tapi sengaja lalu depan orang solat, itu dosanya sangat besar. Sebab tu Nabi mengatakan kalau ada orang nak lalu depan kamu solat, hendaklah kamu larang dia, halang dia. Takkan tangan macam tu. Kalau dia masih degil lagi, faqatalahu, hendaklah kamu perangi dia macam tu. Maknanya pertahankan betul-betul. Kan? Tapi kalau sekian darurat, tak apalah, nak buat macam mana. Tapi maknanya jangan sampai lalu di depan orang salat. Dan jangan engkau duduk dalam masjid kecuali setelah engkau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Masuk masjid, solat tahiyatul masjid. Kerana itu adalah merupakan tuntutan. Nabi SAW ketika khutbah, tiba-tiba ada sahabat masuk. Dia lambatlah. Kita tahu bahawa mendengar khutbah itu wajib. Tak boleh buat solat-solat sunat, tak boleh buat benda-benda lain. Kita kena fokus mendengar khutbah. Kalau ada orang solat sunat, maka dia kira batal pahala Jumaat dia. Tapi sahabat ni masuk, Nabi kata, sudahkah engkau, tiba-tiba Nabi tengah khutbah ni, Nabi kata, kau dah solat tahiyatul masjid? Belum, solat, kata Nabi. Tapi ringkaskan. Maka para ulama buat kesimpulan, hanya satu solat sunat saja yang dibolehkan ketika khatib sedang membaca khutbah. Satu solat sunat je. Yang lain semua tak boleh. Iaitu solat sunat tahiyatul masjid. Apabila seorang itu masuk masjid, walaupun khatib sedang khutbah. Tapi solat sunat yang lain, qabliyah ke, solat sunat hajat ke, taubat ke, kalau dia buat, maka dia rugi besar. Kerana hilanglah fadilat Jumaat dia. Jadi untuk menunjukkan bahawa solat sunat tahiyatul masjid ini perkara yang sangat besar dan penting. Jadi bukan nak tunggu hari Jumaat. Bila-bila saja kita masuk masjid, jangan lupa solat sunat tahiyatul masjid. Kerana kalau dalam khatib sedang khutbah pun dituntut untuk solat sunat tahiyatul masjid, apabila lagi dalam waktu-waktu yang lain. Dan yang lebih baik hendaklah engkau kerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu 4 rakaat. Itu pendapat Imam Ghazali. Kalau tidak, solat 2 rakaat sudah memadai dah. Dan engkau baca pada setiap rakaat setelah solat sunat al-Fardhi. Tapi ini untuk hari Jumaat. Maksud Imam Ghazali ni, ini tahiyatul masjid hari Jumaat. Kalau hari lain 2 rakaat lah. Kalau hari Jumaat, Imam Ghazali berikan kepada kita beberapa panduan. Kalau kamu masuk masjid pada hari Jumaat, kalau boleh solat sunat tahiyatul masjid 4 rakaat. Rakaat pertama, setelah baca surah Al-Fatihah, engkau bacalah surah Al-Ikhlas 50 kali. Kerana disebutkan dalam sebuah hadis bahawa siapa yang mengerjakan yang demikian itu, maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam syurga, atau orang lain melihat akan tempat yang disediakan baginya itu. Ini adalah merupakan daripada riwayat hadis daripada Darul Qutni. Tapi ada mengatakan hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Tapi ialah dalam fadhail amal, kalau nak buat silakan, tidak menjadi larangan. Setelah daripada baca Fatihah, baca 50 kali wallahu ahad setiap rakaat itu, 4 rakaat. Kalau kita datang awal, kita boleh buat, silakan. Sebab tak ada masalah untuk kita baca surah dan memanjangkan bacaan dalam solat kita, dalam solat-solat sunat, selagi tak sampai kepada waktu Jumaat atau ketika mana waktu azan, maka panjangkanlah solatmu. Dan jangan engkau tinggalkan sembahyang sunat tahiyatul masjid ini walaupun imam sedang membaca khutbah. Tapi kalau imam sedang baca khutbah, kamu baru masuk dan solat tahiyatul masjid, janganlah baca 50 kali wallahu ahad. Baca yang paling ringkas, cepat kan. Sebab kamu hanya buat yang wajib-wajib saja. Sebab utamanya untuk kamu mendengar
khutbah. Tapi tuntutan untuk solat tahiyatul masjid tu tetap dianjurkan untuk kita buat. Itu maksud, kena bijaksana lah. Sama juga kalau kita masuk masjid, kita tengok dekat dinding tu, lagi 2 minit contoh nak iqamah, contoh lah. Cepat-cepatlah solat sunat tu. Tak perlulah kita nak baca surah panjang-panjang. Mana kita sesuaikan dengan keadaan. Ini orang yang bijak dalam beramal. Supaya ketika mana iqamah tu kita sudah pun hampir selesai atau hampir selesai. Ini kita lama. Jadi iqamah kita dah kena batalkan solat kalau kita masih awal solat. Kecuali kalau kita dah hampir habis, kita teruskan habis. Jadi kita dah rugi dah. Sebab tu kita kena bijaksana dalam beramal. Wallahu ta'ala alam. Jadi insyaAllah nanti kita sambung lagi perbahasan kita tentang amal-amal pada hari Jumaat yang memang mempunyai fadilat yang begitu besar, yang mudah-mudahan dengan panduan-panduan yang kita dengarkan daripada Imam Al-Ghazali ini memberikan kepada kita lebih lagi pemahaman dan ilmu untuk kita dapat mengisi dan juga memenuhi daripada hari Jumaat kita itu dengan kelebihan-kelebihan yang sepatutnya, dan juga memahami tentang kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita, serta kita menjadi orang yang mengambil peluang yang dikurniakan dan anugerahkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita manfaat dalam ilmu, dan diberikan oleh Allah SWT futuhal arifin wa yafaqihuna fid din wa rizqana kama akhlaqul yaqin. Diberkati umur kita, masa dan rezeki diberikan oleh Allah, dan Allah mudah-mudahan memberikan kepada kita daripada kebaikan dunia dan di akhirat, serta digantikan oleh Allah SWT dari segala kekurangan dengan kelebihan, diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW dengan hakikat yang sebenarnya. Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.